Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Nur Hafizah binti Mak Yasin akan mewakili ahli kumpulan saya JC Grace Koh Pauline Nur Masara Abdullah akan membentangkan tajuk kajian kami persepsi pelajar terhadap video amali menggunakan kaedah temu bual satu tinjauan. Kami adalah daripada Jabatan Matematik Sains dan Komputer di Politeknik Port Dickson. Teknologi pada era pandemik COVID-19 ini telah banyak mempengaruhi cara pertukaran maklumat dan idea antara pendidik dan pelajar. Apabila era YouTube diperkenalkan, pendidikan berasaskan video banyak dimuatkan. Malah ada yang menjadikan YouTube sebagai tutor pribadi mereka. Video amali dapat menggalakkan proses pembelajaran menjadi seronok kerana merangkumi video, audio dan imej yang menarik. Pembelajaran secara amali dalam mata pelajaran sains adalah amat penting bagi menghubungkan pembelajaran yang dipelajari secara teori dan praktikal. Hal ini kerana kerja amali lebih memberikan pendedahan yang jelas kepada pelajar bagi mempelajari konsep. Tetapi perkara ini tidak dapat dijalankan berikutan COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Oleh yang demikian, kerja amali terpaksa beralih kepada penggunaan video amali bagi menyelesaikan masalah pembelajaran jarak jauh. Penghasilan video amali ini dijadikan sebagai alternatif bagi kerja amali di makmal. Oleh itu, penting bagi kajian ini dijalankan bagi mendapatkan persepsi pelajar terhadap kemampuan video ini dalam meningkatkan kefahaman pelajar. Selain itu, sekiranya terdapat kelemahan dalam video yang dibangunkan, maka penambahbaikan akan dapat dilakukan. Dalam kajian ini, kita telah menetapkan dua objektif kajian. Yang pertama, kita nak dapatkan persepsi pelajar terhadap aspek penggunaan video amali bagi pengajaran dan pembelajaran secara temu bual. Yang kedua, kita nak kenal pasti maklum balas pelajar bagi mendapatkan penambahbaikan video amali DBS 112 Engineering Science. Kajian yang dijalankan oleh Cik An CN mendapati respon positif dengan min dan sisihan piawai 4.25 dan 0.67 di mana pelajar bersetuju bahawa video amali dapat memberikan pendedahan kepada kerja amali mereka. 80% pelajar bersetuju video makmal membantu dalam kajian Muhammad Al-Muslih 2017 terhadap pelajar di Heriot-Watt University Dubai Campus dalam penggunaan video makmal kejuruteraan. Ini dibuktikan dengan markah pelajar meningkat kerana pensyarah berpuas hati dengan kualiti laporan yang dihasilkan. Respon negatif telah diperoleh dalam kajian yang dilakukan oleh Young et al. 2004 terhadap pelajar universiti dan kolej komuniti di mana responden menyatakan bahawa kaedah pembelajaran dalam talian berkesan pada waktu belajar yang lebih fleksibel, mengurangkan kos perbelanjaan berulang-alik ke kampus, mudah mencari pencarian di internet serta dapat melakukan perancangan kelas lah. Manakala Mortazafi et al. 2021 telah mendapat respon negatif daripada respondennya di Zabzeva University of Medical Science di mana mereka menyatakan pembelajaran dalam talian ini menyebabkan mereka kurang berkomunikasi bersama pensyarah, terdapatnya masalah data internet dan kadang-kadang tidak dapat mengikuti kelas alam maya kerana tidak mempunyai data. Bagi kajian ini, kaedah temu bual telah digunakan untuk mendapatkan data. Seramai 17 orang pelajar daripada semester 1 telah mengikuti sesi temu bual dan mereka dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan waktu yang berasingan lah. Rakaman juga telah berlangsung semasa sesi temu bual ini untuk tujuan rujukan semula. Manakala bagi analisis data, analisis yang dilakukan adalah berbentuk naratif serta dalam bentuk analisis kandungan lah, iaitu menggunakan kaedah pengkodan. Bagi soalan temu bual adalah secara terbuka kerana kita nak galakkan orang yang ditemu bual dapat menjawab soalan dengan bebas dan pada masa yang sama
penemu bual boleh membimbing orang yang ditemu bual ke arah topik yang lebih menarik. Ini adalah pendapat daripada Naibert et al. 2014. Okey, berikut pula adalah analisis data terhadap persepsi responden terhadap kualiti video dan durasi video. Jika dilihat daripada kekerapan yang tinggi ni, kita boleh buat rumusan lah bahawa persepsi pelajar terhadap video amali adalah positif, di mana para pelajar yang ditemu bual bersetuju menyatakan bahawa kualiti video yang disediakan menepati ciri-ciri video yang diperlukan di dalam sesebuah video. Begitu juga dengan bahagian durasi. Namun terdapat pelajar yang mempertikaikan tentang durasi yang terlalu panjang. Ini boleh dilihat dengan maklum balas yang dinyatakan dalam skrip naratif yang dipaparkan. Ini mungkin berlaku kerana latar belakang pelajar yang menyatakan bahawa video ini terlalu lama atau terlalu panjang adalah kerana mereka ini pernah mengambil kursus ataupun subjek sains, subjek fizik semasa berada di sekolah menengah. So, pengalaman belajar tu menyebabkan mereka tu dah dapat meneka yang akan berlaku pada video itu. Ini pula adalah persepsi pelajar terhadap emosi dan pembelajaran aktif apabila menggunakan video amali. Secara keseluruhannya, persepsi pelajar terhadap video amali adalah positif, di mana pelajar bersetuju bahawa emosi mereka apabila menonton video amali tidak bosan serta tidak merasa keliru. Pembelajaran aktif juga berlangsung dengan baik, di mana mereka mengadakan sesi perbincangan bersama rakan dengan menggunakan pelbagai medium seperti WhatsApp dan Discord. Bagi menjawab objektif kedua, cadangan penambahbaikan responden terhadap video amali yang telah ditonton, mereka telah memberikan 3 cadangan penambahbaikan. Yang pertama, video dicadangkan supaya ditambahkan suara, memendekkan video mengikut bahagian dan demi bahagian dan diletakkan di laman sesawang YouTube. Untuk pengetahuan semua, video yang dibangunkan oleh arah DBS 112 di Jabatan Matematik Sains dan Komputer diletakkan di dalam Telegram. Secara kesimpulannya, analisis daripada kajian ini mendapati bahawa persepsi pelajar terhadap penggunaan video amali di dalam DBS 112 Engineering Science ini mempunyai keputusan yang positif. Seterusnya, bagi pembangunan sesuatu bahan video perlulah dititik beratkan seperti berikut. Pertamanya, penghasilan kandungan dan konteks tontonan perlu dirancang dengan baik sebelum menghasilkan video. Kemudian, penggunaan pendekatan elemen terkini dan canggih seperti elemen animasi adalah diperlukan untuk menarik minat pelajar. Seterusnya, video dibahagikan kepada beberapa bahagian sekiranya melebihi durasi yang dicadangkan.